Boleh kan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, segala pintu-pintu kekuatan umat Islam, segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah yang saya kasihi, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Macam-macam tajuk kita dah belajar sebelum ni. Bagaimana mendapat kelebihan ini, kelebihan itu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada malam ini kita nak bicarakan satu perkara yang kita kena jaga-jagalah. Minggu lepas kita bicarakan berkenaan bagaimana nak bersama semua golongan ahli syurga. Jadi hari ini saya nak ketengahkan, iaitu ada 5 golongan orang-orang Islam yang lewat masuk syurga. Ini yang kita bimbang. Kita takut dah beramal banyak-banyak, tapi kenapa pula lewat sangat masuk syurga ni? Takut yang terakhir masuk syurga pula. Jadi saya nak bincangkan pada hari ini 5 golongan orang Islam yang lewat masuk syurga. Kenapa para jemaah? Ini kita berdoalah mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang lewat, sebab ada hadis menyebut ada yang lewat masuk syurga daripada orang-orang lain sampai ratusan tahun. Ya Allah, umur kita kat dunia ni 60-70 tahun pun rasa dah lama, 70 tahun, 80 tahun. Tapi bayangkan, ada hadis menyebut ada segolongan orang Islam yang masuk syurga lewat setelah orang lain hingga ratusan tahun. Apa yang mereka dah buat? Ini Rasulullah pun ada terangkan perkara-perkara tersebut. Jadi insya-Allah apa yang kita dah belajar sebelum ini, amalan pahalanya besar, ganjarannya hebat, membawa kita ke syurga. Orang yang terawal masuk syurga. Bukan makna nanti di hari akhirat kita merasa hairan. Ya Allah, kenapa ni saya dahulu banyak beramal, banyak beribadah, umrahnya, hajinya, Masya Allah, sedekah, semai sunat ni, tapi kenapa lewat masuk syurga, orang lain dah masuk? Ini Rasulullah ada terangkan sebab-sebabnya. InsyaAllah pada malam ini kita nak bicarakan, mudah-mudahan apa yang kita dah bincangkan, mudah-mudahan pahala 7,000 tahun ni memang dah macam gitulah, ataupun lebih daripada itu. Bukan kita dah beramal banyak, tiba-tiba di hari akhirat pahala kita sedikit sangat. Apa dah berlaku? Ini kita tak mahu para jemaah. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan soleh kita dan menjadi golongan yang terawal masuk syurga, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah, sebelum saya nak teruskan, hari ini kita dengar berita di negara Britain, perkara yang berlaku aneh pula.
di mana alhamdulillah sekarang kita dah dapat vaksin, kita dah dapat inilah obat untuk penawar mengikut apa yang mereka katalah penawar daripada penyakit COVID. Sekarang ada COVID ni, coronavirus baru pula, dia mutant, dia jadi pelik lagi, lebih cepat merebaknya. Dan sehingga kan negara Britain ni barang-barang dia punya habis semua disekat. Dan mereka ada meeting tergempar, tadi berita saya dengar. Jadi kita tadi doa, ya Allah, makna bukakanlah segala pintu rahmat-Mu, segala pintu kesihatan, keselamatan. Mudah-mudahan kita ni terlepas daripada ini wabak baru pula lagi, na'udzubillahi min zalik. Padahal Britain kita tahu mereka lah yang terawal minta vaksin. Kita dah bincangkan sebelum ini, BioNTech sama Pfizer. Tapi ini pula dia mutant makna dia berubah. Wabak ni dia punya tu berubah kepada lebih canggih. Na'udzubillahi min zalik. Inilah akhir-akhir zaman, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton, para jemaah yang saya kasihi, pada malam ini kita nak bicarakan 5 golongan atau mungkin 6 golongan orang yang lewat masuk syurga, kita tak mahu termasuk dalam golongan tersebut. Dan dibimbangi juga, bukan maknanya lewat masuk syurga takut-takut masuk neraka dulu, na'udzubillah, kemudian masuk syurga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritahu lama. Jadi yang pertama sekali para penonton, para jemaah rahimakumullah, kita buka muka surat 322 dulu. Perlu pada huraian. Pertama sekali muka surat 322, pahala ni hidup 7,000 tahun. Pertama sekali Rasulullah dah ingatkan bahawa ada golongan yang mana golongan ini akan menjadi muflis di hari akhirat. Mendatangkan dunianya, ibadahnya, umrahnya, hajinya, sedekahnya, sembahyang sunatnya, masjidnya, semua bagus. Tapi di hari akhirat dia menjadi muflis dan dia jadi bankrupt. Pahalanya terus tak ada. Ini yang kita tak mahu. Apa sebabnya para penonton? Saya baca di sini. Ini golongan pertama ni para jemaah, 322, muka surat 322. Iaitu perkara ini adalah sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana akibat buruknya di hari akhirat adalah amat dahsyat sekali. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah kamu tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bankrupt? Dijawab oleh para sahabat, orang yang muflis di kalangan kami ialah mereka yang tiada wang dan barang miliknya. Itu bankrupt lah tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang yang muflis, yang bankrupt daripada umatku, ialah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak. Pahala salatnya, puasanya, puasa sunatnya, zakatnya, sedekahnya, dan dalam masa yang sama, ini dia para jemaah. Dalam masa yang sama, ibadah dia hebat, tapi sikap dia buruk. Apa dia dah buat? Dalam masa yang sama, dia telah mencaci si fulan, menuduh si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, menghina dan sebagainya, maka diberikan si fulan daripada pahalanya dan si fulan daripada pahalanya. Maknanya, orang akan tuntut di hari akhirat, ya Allah, orang ini telah banyak menganiaya saya, menzalimi saya, telah bersikap buruk dengan saya, fitnah saya tuntut hak saya. Maka pahala yang banyak tu diberikan kepada orang-orang yang tuntut tadi. Sehingga apabila habis ke semua pahalanya sebelum selesai perhitungan, maknanya orang tuntut tu habis pahala. Sedangkan di dunia, Masya Allah, ibadahnya, puasanya, qiyamul lail, masjid dia, sedekahnya, terkenal pula lagi seorang yang ahli ibadah. Tiba-tiba hari akhirat, orang tuntut pahala dia, pasal di dunia sikap dia pula tak bagus. Perangai dia tak bagus, lidah dia tak bagus, akhlak dia buruk. Jadi mereka pun tuntut. Jadi sebelum habis ni, sekarang perhitungan belum selesai lagi ni, ada orang tuntut, pahala dia pula dah habis. Na'udzubillahi min zalik. Pahala dah habis, maka dosa orang yang pernah dia fitnah, dosa orang yang pernah dia zalimi, dia pukul ke, dia buat apa ke, maka dosa orang itu diambilnya. Dosa orang itu diambilnya, maka kemudian dicampakkan ke neraka. Na'udzubillah. Ini kalau sekiranya ini yang paling terburuk lah, orang yang paling terburuk, yang mana keburukannya, perangai jahatnya terlalu buruk sangat, akhirnya dah tak ada apa lagi nak masuk syurga. Macam mana? Pahala pun dah habis.
dosa orang lain dia tanggung, akhirnya masuk neraka. Ini orang kata worst scenario lah, makna yang paling buruk. Tapi insya-Allah mudah-mudahan para jemaah Darul Makmur tak adalah sampai macam itu insya-Allah. Cuma kena hati-hatilah di dunia ni. Sebab itu dalam para jemaah, para penonton, Islam ni kita kena faham makna ibadah dengan akhlak tidak boleh dipisahkan. Sebab ada orang dia faham kalau dia dah ibadah bagus, umrah banyak, haji banyak, masjid selalu pergi, sedekah banyak, puasa qiyamul lail, semua bagus, dia rasa dah okey dah. Tapi dia lupa bahawa Islam juga akhlak. Islam juga lidah. Lidah kena jaga, jangan menyakiti orang, jangan fitnah orang. Sekarang ada istilah baru pula tuan-tuan, dia panggil dosa kering. Saya apabila dengar ni, apa pula dosa kering? Dosa basah ni masa lidah ni, lidah yang jahat, bercakap sana, bercakap sini kalau zaman dulu dia fitnah sana, dia caci orang. Tapi zaman sekarang ni kita lihat banyak orang tak bercakap. Duduk dekat MRT tu senyap je, khusyuk, rupa main handphone. Ini dia para jemaah. Satu lagi dosa kita kena hati-hati, iaitu dosa bawa berita-berita tak betul, berita palsu. Kadang-kadang ada orang ni, dia difitnah, orang hantar WhatsApp. Dia cakap bukan-bukan, orang hantar Facebook. Kita pun gairah, semangat, tak ada selidik, kita sampaikan pada orang, mana kita pun menyebarkan fitnah. Ini sebagaimana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tahulah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan seorang sahabat. Ini ada kes lah, mana dituduh berlaku curang dan sebagainya. Yang buat fitnah ni orang-orang munafik, tapi ada di kalangan sahabat sudah terlupa. Sepatutnya ini tuduhan kena selidik, betul ke tidak ni fitnah. Akhirnya dia pun menyampai pada orang, beritahu pada orang, dah turun ayat, makna ini orang yang menuduh zina ni, kalau tak ada saksi 4 orang, perlu disebat 80 rotan. Akhirnya orang yang buat fitnah ni, tak pasal-pasal, dengar cerita tanpa usul periksa, dia pun bawa berita sebar, dia pun kena rotan. Sebab ini maruah orang Islam. Tak boleh kita buat main-main, kita fitnah. Jadi ini orang kata dosa basah. Tapi sekarang ni banyak orang buat dosa kering ni, makna dia punya tangan kena laju tangan. Badan ni duduk diam je. Kadang-kadang tengok anak kita contohnya bilik senyap je. Bagus anak kita ni senyap. Rupanya tangan tak senyap. Hantar sana hantar sini. Hantar kalau baik-baik tak apa para penonton, jangan benda-benda yang dosa ni. Ni kita kena hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu jadi berkenaan Islam ni kita kena faham, Islam bukan setakat ibadah, Islam juga akhlak. Islam juga lidah, Islam juga hati. Ada orang kadang-kala ibadah bagus, zahir pun kelakuan bagus, tapi hatinya jahat. Ini tak boleh. Jadi pertama sekali kita kena hati-hati di dunia ini bahawa ibadah kita alhamdulillah 7,000 tahun insya-Allah, mungkin lebih daripada itu pahala. Tapi lidah pun kena jaga. Sebaik-baiknya kalau tak perlu hal-hal cerita hal orang ni kena hati-hati. Begitu juga ini WhatsApp, Facebook, dan akhlak kita peribadi kita kena jaga. Jangan sampai menjadi muflis di hari akhirat. Jadi ini daripada apa saya baca muka surat 322, sebagaimana Rasulullah pun ada menyebut alaihi salatu wassalam, ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jaga, hati-hatilah, takutilah daripada melakukan kezaliman, sebab kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat. Jangan. Jadi sebelum saya nak masuk yang kedua pula, amalan atau perkara yang boleh penyebab kita lewat masuk syurga, kita nak faham kezaliman ni macam mana. Ada orang faham zalim ni ialah macam pukul orang, tak mena-mena tendang orang, ataupun sepak orang, ataupun merompak, mencuri, membunuh, kita tahu zalim lah. Sebenarnya zalim ni kalau kita nak faham lebih halus ni, iaitu apa saja yang kalau kita buat pada orang lain, tapi kalau kita buat pada diri sendiri, kita tahu ni benda ni salah. Maknanya ni kadang-kadang ada orang, dia ambil hak orang, mencuri harta orang, dia rasa okey je. Cuba kalau duit dia diambil orang, marah. Jadi makna, kalau dia tahu, kalau dilakukan pada diri sendiri tu, dia akan marah,
maka jangan buat pada orang lain. Ini senang. Nak faham benda kezaliman ni, kalau dibuat pada diri kita ni, kita benci, tak suka, jangan buat pada orang lain. Dan ini pun Rasulullah ada ingatkan, alaihi salatu wassalam, man ahabba, sesiapa yang nak dijauhkan daripada api neraka, ada hadis menyebut, wal ya'ti ilan nas, maka hendaklah dia mendatangi orang lain, melakukan kepada orang lain, sebagaimana dia suka dilakukan macam gitu. Mana kalau dia suka diadili, dicakap baik-baik, dihormati, mana hormat orang juga. Berbaik dengan orang. Kalau kita tak suka difitnah, dicemooh, dicaci, jangan buat dengan orang lain. Tapi ada orang ni kadang-kadang peliknya. Dia mengatur orang, dia perbuatan tidak baik pada orang, tapi apabila dibuat pada diri sendiri, dia marah. Jadi dia tahu, mana dia tahu benda yang dia buat pada orang lain salah. Sebab buktinya, dia sendiri tak boleh terima. Jadi ini senang nak faham, kezaliman ni apabila kita sendiri tak suka dilakukan macam gitu, jangan lakukan pada orang lain, para jemaah. Ini dia. Pertama sekali, jauhkan diri kita daripada orang yang muflis ataupun menganiaya orang lain. Lidah kita menganiaya orang lain walaupun dengan Facebook pun kena hati-hati para jemaah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini khusus untuk kita juga orang Singapura. Sebab orang Singapura ni, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak orang-orang yang sudah berada, orang-orang Alhamdulillah, kaya-kaya jugalah Singapura. Jadi Rasulullah pun ingatkan, antara golongan yang lewat masuk syurga, orang-orang kaya yang tidak mau menolong orang-orang miskin. Orang-orang kaya yang tidak kisah dengan orang-orang miskin. Orang kaya yang benci, lokek untuk tolong orang miskin. Malah kadang-kadang nak tolong orang miskin pun mengharapkan pujian. Kalau tak ada pujian, dia tak tolong. Ini pun Rasulullah SAW memberi amaran kepada kita, memberi amaran kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagaimana ada hadis menyebut di sini. Saya ambil daripada buku yang lain sebagai tambahan. Baik, saya baca di sini iaitu di sana ada terdapat sebuah hadis yang menerangkan bahawa orang-orang miskin akan dimasukkan ke syurga mendahului orang-orang kaya lebih dari puluhan atau ratusan tahun. Ya Allah. Bersabda baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 amin. Golongan fakir miskin akan memasuki ke syurga lebih awal daripada orang-orang kaya. Sebanding dengan 500 tahun. Ya Allah. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, katanya hadis hasan sahih. Di sini menunjukkan bahawa ada segolongan orang-orang kaya, orang-orang Islam yang kaya, lewat masuk syurga, orang-orang miskin dah masuk syurga dah. 500 tahun baru dia masuk. Ya Allah, apa pasal lewat ni? Jadi kita baca seterusnya, sehingga kan baginda SAW pernah berdoa agar dikumpulkannya bersama dengan orang-orang miskin. Nabi sampai berdoa untuk bersama dengan orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Sebab Rasulullah melihat di dalam syurga ramai orang-orang yang miskin di dunia, orang yang merana di dunia dulu, ramai di syurga. Adil lah, Allah Ta'ala berlaku adil. Dunia hidup susah, mereka pun tak minta hidup susah. Mereka tak minta dilahirkan hidup susah, merana, cacat. Maka Allah Ta'ala gantikan dengan kesabaran mereka. Dengan tawakal mereka, syurga. Mereka masuk syurga lebih awal dari yang lain, daripada orang-orang kaya ni. Sehingga kan Rasulullah minta, ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Sebab Nabi melihat syurga ramai orang-orang miskin. Jadi macam mana nak faham? Macam mana? Siapa ni golongan orang-orang kaya, orang Islam yang sampai lewat masuk syurga? Malahan ada hadis juga menyebut, yang tadi 500 tahun, yang ada 40 tahun. Iaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ada bertanya kepada baginda, kenapa wahai Rasulullah berdoa begitu? Maka baginda menjawab, sesungguhnya mereka masuk syurga selang 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Tadi riwayat 500, ni 40 tahun, nanti akan diterangkan. Wahai Aisyah, janganlah kamu menolak permintaan orang-orang miskin, meskipun dengan secubit buah kurma. Secubit
Sedikit tu pun tak apalah. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka, kerana Allah Ta'ala akan mendekatimu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi di sini para ulama terangkan, ini pun Nabi dah sebut. Sebab kenapa orang-orang kaya Islam boleh sampai lewat masuk syurga daripada orang-orang miskin, kenapa tak boleh sama-sama? Tak apalah sama-sama orang miskin, orang kaya, orang Islam masuk syurga sama-sama. Tak ada orang kaya, orang Islam lewat sampai 40 tahun, 100 tahun. Kenapa? Rasulullah ada terangkan tadi, iaitu tak ada sifat kasih dan sayang. Tak ada sifat menolong kepada orang-orang miskin. Benci melihat orang-orang miskin. Tidak kisah dengan orang miskin. Ini antara penyebab orang-orang kaya macam gini, na'udzubillah lewat. Kalau lewat, okey lagi. Jangan sampai tak masuk pula syurga, na'udzubillah. Pasal kedekut sangat bakhil. Sehingga saya pernah satu cerita ni, pengalaman lah ada orang-orang. Kan dengar orang cerita. Yalah, kita berdoa mudah-mudahan orang-orang masyarakat Islam Singapura, negara-negara jiran orang Islam maju jaya, kaya raya. Alhamdulillah, baguslah. Duit zakat makin banyak kan. Tapi dah terdengar pula agak yang tidak bagus. Apabila ada yang dapat, maaf cakap lah, ini bukan apa, kadang-kadang dapat rumah besar sikit, rumah bawah, rumah kondo dan sebagainya. Alhamdulillah, bagus. Tapi heran ni, ada seorang teman cerita, dia dah dapat rumah, kondo ke rumah besar. Dia tengok orang Melayu lain, orang Islam lain, dia pandang semacam aja. Jangan sampai macam gitulah, tuan-tuan, ibu-ibu, siapa-siapa yang ada rumah-rumah yang mewah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, cintailah orang-orang miskin, bantu mereka. InsyaAllah berkat harta anda, tuan-tuan, ibu-ibu. Tapi kalau kita memandang remeh, memandang hina terhadap orang-orang Islam yang lain, yang miskin, ini yang Rasulullah beri amaran, takut-takut lewat masuk syurga. Kalau lewat 10 tahun, okey lagi. Kalau dah lewat ratusan dan bimbang, takut tak masuk syurga, na'udzubillah min zalik. Jadi ini yang kedua, para jemaah. Pertama tadi, orang yang muflis di hari akhirat, pahala habis, melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, selamatlah dia masuk syurga. Tapi itu pun lewatlah tu. Yang kedua, orang yang kaya, yang kedekut, tidak mau menolong orang miskin, tidak kisah orang miskin, membenci dan seterusnya. Kita lihat sekarang orang-orang Islam, tuan-tuan, ibu-ibu, ini kenyataan daripada bangsa-bangsa bersatu. Kajian menunjukkan yang paling ramai pelarian sekarang di dunia orang-orang Islam, dan paling banyak miskin daripada orang-orang Islam. Kesian macam sekarang peperangan tak habis-habis. Ni di Syria lain, Yaman lagi kecoh. Ni masalah di Eritrea lain, ni masalah Afghanistan lain, masalah Iraq, masalah Palestin. Ya Allah, ni Libya pun tak settle lagi ni. Banyak orang-orang yang susah dan miskin, dan sekurang-kurangnya ada niat. Bagi mereka yang kaya ada niat. Ya Allah, jadikanlah hati kami ni ingin membantu, untuk membantu orang-orang yang susah. InsyaAllah kalau kita ada usaha, mudah-mudahan kita orang-orang kaya, orang Singapura ni, yang insyaAllah ada harta, dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang miskin. Tapi kalaulah membenci, lokek, ini kita bimbanglah. Baik, ini yang kedua para penonton, para jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang lewat masuk syurga, iaitu orang yang suka lewat-lewatkan ibadah-ibadah yang wajib. Ini makna kalau dah time sembahyang, terlepas, asyik terlepas saja. Subuh pukul apa? Alamak, pukul 11 lah. Subuh kan pukul 5.30, pukul 6, 11. Zuhur pukul apa? Zuhur dah tertidur lah. Asar macam mana? Asar, alamak, penat lah. Habis semua. Ini bahaya para jemaah. Nanti ni yang wajib-wajib. Sepatutnya on time lah. Kalau sekiranya misalnya Zuhur tak dapat pukul 2, 3. Mana yang penting on time. Sebab Rasulullah SAW dah beritahu, awal ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah. Antara yang terawal perkara yang dihitung amalan di hari akhirat, sembahyang. Lepas sembahyang benda-benda wajib lah. Zakat, benda yang puasa. Ni yang akan dikira awal. InsyaAllah para penonton, kalau kita terlewat ataupun terlajak sembahyang pun, cepat-cepat qada lah. Dan kalau boleh, niatkan dalam hati, ya Allah, bantulah saya melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Subuhnya, Zuhur, insyaAllah mudah-mudahan. Kalau
terlepas pun cepat-cepat sembahyang qada. Ini perlu para penonton, para jemaah rahimakumullah. Sebab ini pun ada ayat Al-Quran menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil musallin. Makna benda yang tidak baiklah bagi celaka, ataupun wail ni benda yang tidak baik untuk orang yang sembahyang tapi sembahyang dia asal boleh. Makna asal boleh ataupun dia tak kira lah. Kadang-kadang seminggu dia buat, ada buat tak buat, kadang-kadang satu hari buat, besok tak buat. Ini Al-Quran menyebut wail, makna binasalah bagi orang yang sembahyang tapi dia buat main-main sembahyang dia. Kalau nak sembahyang, besok cutilah, cuti umum, tak sembahyang dia 3 hari. Orang cuti dia pun nak cuti juga. Ni apa? Sembahyang mana ada cuti? Jadi ingat para jemaah, lakukan ibadah seberapa cepat yang boleh lah. Masing-masing ada urusan. Memang kalau time office hour, kita mungkin ada 12 sampai 12.30 sampai pukul 1. Kerana 12.30, 1.30. Mana kita cuba buat mana yang kita mampu. Kadang-kadang ada pula bos-bos tak boleh lebih kurang. Nak sembahyang zuhur pun susah dan sebagainya. Kalau dah teruk sangat, mungkin ada ulama' bolehkan sembahyang jamak takhir. Misalnya zuhur dibawa kepada asar. Ini ataupun tengok keadaan lah para jemaah. Jadi ini perkara yang kena hati-hati juga, iaitu ibadah-ibadah yang wajib. Kalau sekiranya puasa Ramadan, buat mana yang termampu. Tapi kalau yang wajib ni, rukun-rukun ni, kalau kita ada rongak-rongak, banyak benda-benda kita tak buat, lepas tu kita asal boleh, saya tak kisah, ni takut-takut. Yelah, Allah itu maha pengasih penyayang, tapi kita pun jangan ambil peluang pula. Sudahlah Tuhan kan pengasih penyayang, tak sembahyang pun tak apa. Ini sembahyang untuk kebaikan kita, untuk masyarakat juga, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada soalan timbul sikit ni para jemaah, iaitu berkenaan zakat dengan sembahyang ni, walaupun kita memang kena on time, tapi ada masa kita boleh takdim pula. Contohnya ada orang tanya, kerana dia nak zakat ni, selalu orang bayar zakat ni bulan Ramadan. Banyak orang tentukan zakat ni bulan Ramadan, dia bayar, senang ingat. Jadi dia cerita, ada seorang teman, dia ada masalah wang, dia ada susah lah hidup dia. Boleh tak saya kedepankan zakat saya? Makna Ramadan mungkin bulan berapa dia, saya tak ingat, bulan 6, bulan 5. Jadi bulan 3 ni, bulan 2 saya nak bayar zakat dululah. Kalau bukan jamak takdim, dia kedepankan dulu. Bayar macam orang ni dia perlukan duit, bayar 500 dulu. Jadi niat zakat. Ini ada pendapat wallahu alam membolehkan kalau sekiranya itu memang dia betul-betul berhajatkan kepada wang, duit zakat dan sebagainya. Jadi boleh kita kedepankan duit zakat dahulu kepada orang tersebut. Sembahyang pun memang kalau jamak takdim boleh juga, mana asar masuk zuhur. Ini kalau orang belayar, ataupun kalau mazhab Syafi'i, kalau di masjid-masjid, kalau berlaku hujan sebagainya, boleh jamak takdim, makna asar masuk zuhur. Singapura jarang buat, di Mesir, di negara Arab banyak buat. Kalau sembahyang zuhur, contoh sembahyang zuhur di masjid, di negara Arab, di Mesir, nanti time sembahyang zuhur tu, nanti dia sembahyang jamak asar sekali di masjid tersebut. Ini mazhab Syafi'i boleh. Jadi ini takdim. Tapi yang tak boleh sampai lewat, sampai berhari-hari tak buat sembahyang ni, ataupun zakat langsung tak bayar zakat, ini hati-hati para jemaah, takut di hari akhirat orang yang lewat takut-takut na'udzubillah masuk neraka pula dahulu, kemudian masuk syurga. Ini kita tak mahu. Baik, yang keempat, antara orang yang lewat masuk syurga juga orang yang tak mahu bertaubat. Dia ada buat dosa besar tapi dia tak kisah saja. Sebab orang yang tidak mahu bertaubat ini, dia akan melalui masalah besar di hari akhirat. Saya sebut begini sajalah. Orang yang buat dosa ni dia ada 3 golongan, tuan-tuan, ibu-ibu. Orang yang buat dosa ada berapa golongan? 3 golongan di hari akhirat. Pertama, di dunia ni dia buat dosa, dia bertaubat. Alhamdulillah. Orang yang bertaubat, benar-benar taubat, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia. Sebab itu Nabi kata, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalahu. Orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, seolah-olah dia dah tak ada dosa dah. Makna bersih dia. Alhamdulillah. Jadi orang yang macam ini di hari akhirat, kita ni manusia, bukan maksum, banyak dosa. Jadi kalau kita bertaubat, bukan susah kita bertaubat, ya Allah,
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita sering baca zikir tu, minta bertaubat pada Allah dengan usaha supaya tak nak buat lagi dan sebagainya. Allah akan hapuskan dengan keikhlasan. Ini pertama. Ini yang selamat. Ini mudah-mudahan yang awal masuk syurga. Yang kedua ni yang lewat masuk syurga. Iaitu apa? Dia buat dosa. Dia buat macam-macam. Dia tak kisah je. Dia tak ada bertaubat, tak ada apa. Dia macam buat tak tahu. Ini akan dihisap amalan dia dengan dosa dia. Ini yang Rasulullah kata alaihi salatu wassalam, innal abda idza husiba au kama qala, kalau sekiranya seorang hamba di hari akhirat apabila dihisap, dihitung amalannya dengan banyak ni susah payah ni, akan diazab. Makna akan jadi masalah dia. Kenapa susah-susah? Dunia taubat sajalah. Baca selepas sembahyang, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Senang. Dan dengan ikhlas, ya Allah, dengan sungguh-sungguhlah maknanya. Minta pada Allah keampunan dan taubat. Ada orang ni pula, yang kedua tadi, dia langsung tak kisah pun. Dia buat baik, sebab tu ada orang-orang Islam saya lihat. Dia buat baik, dia buat ibadah, Masya Allah. Tapi jahat pun dia buat. Melakukan kejahatan pun buat. Ada customer pun dah mengadu, saya kena tipu lah dengan orang. Dia buat tak tahu saja. Ini hari akhirat. Macam tadilah, orang yang menzalimi akan dihisap di hari akhirat, dihitung. Ini yang buat jadi lambat. Nak masuk syurga cepat, jadi lambat pasal buat perhitungan tadi. Baik, yang ketiga pula, golongan orang yang buat dosa, iaitu yang paling teruk. Ini yang paling teruk sekali. Iaitu dia berbangga pula dengan dosa dia. Jadi makna dia ibadah, tapi dia buat kezaliman, dia bunuh orang, dia mencuri hak. Dia bangga pula. Saya telah buat, saya telah bom, inilah market. Ni kumpulan-kumpulan pengganas ni pelampau ni. Pelik tengok. Dia ibadah, tapi dia bom sana, dia bom sini. Orang-orang awam yang mati. Macam baru-baru di Afghanistan tu. Student dekat universiti dia tembak. Ada hospital pun dia kena bom. Dia bangga pula lagi dia bom. Ini kalau mengikut sejarah dia, nak hampir sama macam, maaf cakap, macam iblis. Pasal iblis ni, kalau kita tengok sejarahnya, iblis ni dahulu satu makhluk yang rajin ibadahnya pada awalnya. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat dalaman dia, sikap dia yang jahat. Mula dari sikap sombong, tak mau sujud kepada Nabi Adam AS, dan dia berbangga pula lagi. Ini dia. Berbangga dengan kejahatan dia. Dia nak menyesatkan semua anak Nabi Adam. Dia nak semua anak Nabi Adam, keturunan ni masuk neraka. Dan dia happy lagi. Inilah siapa-siapa yang perangai, makna macam buat jahat ni, berbangga, dah sama macam iblis jugalah. Na'udzubillah min zalik. Jadi para penonton, para jemaah ni, golongan yang keempat, tak mau bertaubat. Yang lebih buruk lagi, berbangga dengan dosa dia. Rasuah, dia berbangga dengan duit rasuah, dia berbangga dengan duit hasil penipuan, dia berbangga dengan menzalimi orang, dia pengedar dadah, dia happy lagi. Bangga dengan duit hasil penipuan dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, yang kelima para penonton, para jemaah rahimakumullah. Ini perkara yang kita kena banyak hati-hati. Ini yang kita bimbangkan juga. Perkara yang kelima ni yang saya bimbang untuk diri saya juga dan para penonton umat Islam, iaitu orang yang lewat masuk syurga. Orang yang hatinya tidak ada sifat rahmat, tidak ada sifat ihsan, dan tidak ada sifat kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang saya pun nasihat diri saya, mungkin kepada teman-teman, ibu-ibu, tuan-tuan. Kita ni agama Islam sepatutnya menyebarkan sifat rahmat. Agama Islam menyebarkan sifat keihsanan, sifat ihsan, kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dilihat sekarang ni, kadang-kadang ibadahnya bagus macam tadi, umrahnya masya-Allah, zakatnya, sedekahnya, masjidnya, apa sajalah amalan zikirnya, semua bagus. Tapi kadang-kadang hatinya keras membatu. Kadang-kadang cakapnya makna cakap kasar dan sebagainya. Tidak ada sifat kelembutan. Sedangkan Rasulullah SAW mengajar kita sifat kelembutan, sifat rahmat kepada binatang, kepada semua makhluk Allah Taala. Sehingga kan orang yang menghina, mencaci Rasulullah SAW dibalasnya dengan kebaikan. Tidak balas keburukan kepada Nabi dengan keburukan. Nabi balas dengan kebaikan. Ini satu sifat
yang kita kurang di sini umat Islam. Sebab itu kita bimbang juga sekarang beramai orang-orang yang bukan Islam melihat orang-orang Islam ni macam golongan yang melampau. Mereka melihat orang-orang Islam macam golongan yang tidak ada sifat kasih sayang. Sebab timbul pasal golongan-golongan pelampau ni yang inilah dia pergi bunuh sana, dia bom sini. Jadi kita memanglah ini perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membunuh orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Tapi kita juga para jemaah tanamkan sifat rahmat. Sambil kita ibadah, zikir, nak pahala 7,000 tahun, dalaman kita ni, perasaan kita tanamkan sifat rahmat. Pasal apa? Pernah satu ketika di mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang ini dia pelihara kucing, disimpan ni kucing itu tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucing tu mati. Sehingga diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada orang ni, dia orang Islam kita lah, tiba-tiba dia kurung kucing tu, tak beri makan, tak beri minum sampai dia mati. Rasulullah kata apa? Dia ahli neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sedangkan dia ibadah. Sebabnya dalaman dia, hatinya jahat, tidak ada sifat rahmat. Jadi masuk neraka kalau tanpa rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi orang macam gini memang susahlah masuk syurga. Lewat orang kata masuk syurga dan takut-takut masuk neraka sebagaimana Rasulullah sebut tadi. Jadi pertama apa tuan-tuan? Tanamkan sifat rahmat. Bukan saja kepada orang-orang Islam, malahan kepada orang yang bukan Islam. Malahan kepada binatang-binatang dan haiwan juga. Dan antara dalil menunjukkan bahawa orang yang tidak ada sifat rahmat, tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada sifat ihsan ni, iaitu yang lewat masuk syurga atau mungkin tak masuk syurga, Nabi menyebut man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat tidak akan dirahmati. Jadi begitu. Ini sebenarnya hadis ni di mana ada seorang sahabat Nabi SAW, Aqra' bin Habis kalau tak silap saya radhiyallahu anhu, dia melihat Rasulullah cium cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi Aqra' berkata, wahai Rasulullah, saya ada anak ramai, satu pun saya tak cium mereka. Jadi Rasulullah kata, adakah sudah dicabut sifat rahmat daripada kamu ni? Man la yarham la yurham, atau qamakal, maknanya kalau kamu tidak merahmati, tidak ada sifat rahmat, macam mana kamu nak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini umat Islam hari ini para jemaah. Sebab itu ramai saya dengar orang-orang yang bukan Islam, mereka takut nak masuk Islam. Sebab mereka lihat orang Islam ni macam tak boleh lebih kurang, ganas, takut. Tapi apabila mereka baca Quran, mereka belajar Islam melalui buku-buku, mereka belajar Islam melalui buku sejarah Rasulullah, mereka masuk Islam. Jarang orang masuk Islam kerana perangai orang Islam, tapi mereka buat kajian pasal Islam, mereka masuk Islam. Jadi tanamkanlah sifat rahmat, kasih sayang, ihsan. Saya baru-baru ni ada lihat satu YouTube di mana ada seorang daripada orang Inggeris. Dia pergi Indonesia dia kata. Jadi dia lihat orang-orang kampung di situ. Kadang-kadang orang kampung ni bersih jiwa dia. Dia tengok dia padahal pada awal dia lihat orang Islam ni semua orang Islam ni orang yang ganas, kasar. Saya tengok orang-orang kampung, ada satu orang Indonesia ni sering nasihat senyum aja. Padahal dia hidup susah, tapi dia sering cakap baik-baik pada dia, kasih nasihat. Jadi orang Inggeris ni dia macam semangat tengok orang, bagus dia susah tapi terlupa dia yang dulu dia ingat orang Islam ni kasar dan sebagainya. Akhirnya dia belajar tentang Islam dan wallahu alam katanya dia dah mula minat pada Islam, wallahu alam bisawab. Jadi ini para jemaah rahimakumullah, hati-hatilah, bersihkan hati kita ni. Selain ibadah kita, zikir kita, masjid kita, sedekah kita ni semua bagus, hati kita ni pun perlu dilembutkan, dibersihkan dengan sifat rahmat, ihsan, kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang tak ada sifat ihsan macam dia bunuh dirilah. Ini pun menunjukkan dia ihsan pada diri pun dah tak ada, sifat kasih pada diri pun tak ada, dia bunuh diri pun. Kalau dia bunuh orang lain lagi teruklah. Jadi ini pun antara perbuatan yang Rasulullah kata orang yang bunuh diri ni pun tak masuk syurga. Nauzubillah. Jadi ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, 5 golongan orang yang lewat masuk syurga dan takut-takut, mungkin masuk neraka dulu, nauzubillah, baru
baru masuk syurga. Jadi kita cuba elakkan. Pertama tadi elakkan apa? Muflis di hari akhirat. Kedua elakkan apa? Elakkan menjadi kaya tapi kedekut pada orang miskin. Cintailah orang miskin. Para penonton. Yang ketiga, jangan lewat-lewatkan ibadah yang wajib. Kalau terlepas ke terlewat, cepat-cepat lakukan. Yang keempat, banyak bertaubat kepada Allah. Bukan yang susah sangat, bertaubat saja kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, tanamkan sifat ihsan, rahmat dan kasih sayang dalam hati kita, perasaan. Biar umat Islam ni ada perasaan. Jangan sikap tak ada perasaan pada orang lain. Kadang-kadang ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tapi cakapnya kasar, marah-marah orang, cakap menghina orang. Jadi menunjukkan dalaman dia ada something wrong gitulah. Bersihkan hati, mudah-mudahan seperti kita belajar daripada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri, satu lagi para penonton, tambahan sikitlah dari 5 dan 6. Ini yang kita bimbangkan juga antara orang yang muflis juga, iaitu orang yang senang-senang mengkafirkan orang Islam yang lain. Ini pun Rasulullah memberi amaran, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang menuduh orang Islam lain kafir ataupun fasik, maka kalau tidak benar, tuduhan tu balik kepada yang menuduh. Maknanya yang menuduh tu habis pahala dia. Bankrupt lah. Hati-hati, jangan kita cepat menuduh orang kafir. Ni kita tunggu fatwa daripada Majlis Agama Islam. Kalau fatwa Majlis Agama Islam kata mereka telah terkeluar daripada Islam, telah kafir, barulah kita berani sebut. Kalau tidak, jangan sembarang. Kerana ada orang ni cepat sangat mengkafirkan orang. Baik, sudah azan Isya, insya-Allah tuan-tuan ibu-ibu, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.